InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu tawilan. Ni duk cara hak Umar tak habis lagi. Dah. Wa kana dan adalah ia Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu semacam Siti Aisyah berkata, Sayyidina Umar ni, wa kana li Umara fadlun azimun yawm as-saqifah. Jadi kata Siti Aisyah yang diceritakan oleh hadis Bukhari nak kata Umar ni di zaman bapak dia ialah Sayyidina Abu Bakar. Umar ni lah satu orang yang paling lebih ataupun kelebihan yang amat besar. Dia ni lah yang segera nak mubaya'ah ataupun akad sumpah bagi Abu Bakar saat itu jadi khalifah selepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhati weh. Wa kana dan adalah ia Abu Bakar Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ni tawilan, satu orang yang tinggi. Bukan orang rendah, orang tinggi. Pokok kita ni demo ni tinggi weh. Nah supaya kita tahu Sulaiman Lubuk ni tinggi lebih pada pokok kita. Orang lain tu tata madai, tapi Sulaiman ni tengok sekali nak supaya galah tak galah deh. Tinggi. Supaya kita tinggilah, tinggi pada orang. Maka Umar di zaman tu dah dia tu tinggi. Dah sahabat-sahabat lain pun tinggi, tapi dia tinggi. Orang tinggi. Asla'ah, lagi pula luruh rambut kepala. Orang panggil sulah lah. Sulah. Kecek asla'ah ni makna sulah depan. Supaya bede kita sulah kat dia ni. Bede sulah ni. Orang ilmu banyak lah sulah ni. Lepas tu bede ni satu orang junior titah tu. Allah. Ya junior je luruh tu gapo? Kenapa luruh kamu ni? Kerana duk fikir hak agama, duk fikir masalah tertengah agama Allah, perintah Allah, syariat Allah. Siapa rambut depan tu luruh. Apa beda kita fikirlah ni. Umar ni bobong depan ni gapo dia? Yakni luruh. Jadi sulah depan. Sulah depan. Tu alhamdulillah dia memperku titah Allah Taala dia. Supaya saya nak alih kepala bubuh. Kaki peka, tangan deka. Tapi perut bucik. Saya nak alih ni orang panggil bubuh kerana junjung titah Allah. Kaki gapo tangan saat ni tu deka kerana pergi akan pedal untuk pergi di jalan Allah. Kaki peka kerana kapik kuda kerana pergi di jalan Allah. Perut bucik ilmu banyak. Ilmu banyak. Apa kita perut bucik lah ni isi banyak. Tu saya nak alih. Lagi pula Umar ni bubuh kepala, lagi pula aksara. Orang yang pesing kasar lagi pula payah. Mana kata nak buat mudah-mudah je tak leh lah Umar ni. Tak kena lagu tengok Nabi nak mati, Nabi duk sakit nak wafat, nak kata siapa ia kata Nabi mati. Hari ni aku akan kerak tangan dia, aku akan kerak kaki dia, aku pacung tekak. Anda kata dia tu bukan orang pesing mudah. Makna kata orang mana kata bukan kata payah di atas jalan, di atas jalan karut dak. Mana payah di atas jalan kalau tak kena dengan syariat Allah, tak kena dengan hukum Allah, maka Umar saat ni tu satu orang yang payah nak pergi jalan, payah nak pergi piah. Kerana satu ketika selepas daripada Nabi tu wafat, selepas pada Nabi tu mati pada tahun yang ke-11 daripada hijrah, maka dia mau ayat kata ning hadis Nabi. Dah. Umar dengan Bakar mumik mana hadis ni? Cakap peni mu kata ning dah hadis Nabi. Mumik mana? Memberani supah, memberani akad supah dengan Quran. Umar tahu. Ni kata Umar satu orang payah. Makna kata tertengah hukum Allah, syariat Allah, Umar tak ada buat bermudah-mudah. Karena satu ketika orang kata ning hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tanya temumik di pada mana? Munakar pada mana? Memberani supah dak kata ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Umar yang mana kata orang pakai bukan tak royak gapo dengar belaka, royak belaka ringit telinga terima dak. Lagi pula Umar ni Aisyah. Dia orang terlebih mudah. Kalau kena jalan, kena lagu molek, Umar terima. Terima dengan mudah-mudah. Kalau kena dengan syariat Allah, kena dengan jalan Allah, kena dengan cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar saat ni tu terima dengan penuh-penuh. Sungguh kata orang panggil turut sunnah pun makna kata nak tengoklah sunnah Nabi sungguh ke tak supaya hak tu baik dalam klik Dia kata jahiz bis sunnani, jahiz bis sunnani. Dia kata orang Palestin ni tak ada bergeng dengan sunnah Nabi. Ada ulama raklik belakang, ada perkataan barat tu baik ni. Ada ulama tak silap ulama belah balik Khalid ni lah belah Saudi ni kata nak jahiz bis sunnani, hendak buat siap pelah engkau dengan sunnah-sunnah Nabi.
Lepas tu dia kata orang di Palestin tak ada mengikut sunnah. Lepas tu orang di Palestin, orang tino-tino kelubung tak sempurna. Maka ada orang rak lek belakang. Orang kata emu saat ni sungguh turut sunnah tu memanglah betul Nabi tatamassaka bi sunnati, tapi kecekmu tu orang panggil kanak kima pada sunnah tu makna tak betul. Kerana orang di Palestin orang pegang dengan sunnah Nabi. Lagi pula mereka sanggup mati bela kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mempertahankan daripada Yahudi dan pula daripada Israel. Demo ni dah sanggup pikir. Lagi pula tumpah darah jangan mati. Lah ni duk geger dalam dunia. Tengah takwi perang dah, tengah suruh keti dah. Israel. Israel sekarang lah ni sangat-sangat sakit sangat. Nah, dunia ni duk gitu, duk kepait suruh keti perang. Kerana 10 tempat Israel hatam hospital dalam Palestin, semua tu dia kata, nah Hamas tu korek ke apa? Korek di bawah tanah saat ni tu daripada tempat tu untuk taruh alat jata, untuk taruhkan wabang, tapi semua tu tak betul lah kau. Sebab tu dunia duk tekan lah ni. Daripada British, daripada Faransa, daripada Angkrik, lagi pula daripada Presiden Turki kata nah, hari ni aku sanggup bela Palestin, bukan aku sokong ke Hamas, aku sokong lagi pula aku bela orang Palestin kerana mati budak, mati orang Cina, mati orang yang tak apa berdosa, aku sanggup nak kecek dengan dunia, lagi pula aku nak hadu pada dunia. Tu daripada khalifah ataupun daripada Presiden Turki. Sebab Israel buat tak kena bang 10 tempat daripada hospital. Kalau kita kira dalam undang-undang dunia, dalam media perang, tak boleh nak pergi hospital, tak boleh nak bunuh orang Tino, tak boleh nak bunuhkan budak-budak, tak boleh nak bunuhkan orang tua. Ni tak mau negara apa, orang panggil tak bang di hospital, mati tak tahu topia. Sebab tu dunia duk kepit sangat ni. Nanti tengok kita berdoa, mudah-mudahnya Allahumma ahlik Yahuda. Allahumma ahlik Israel. Minta Tuhan binasa Israel dan binasakan orang-orang Yahudi. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afi fi Palestin. Amin. Amin. Minta Tuhan tolongkan orang Palestin. Doa. Nak doa. Ke akhirat esok Tuhan tanya pun kita. Mu doa tak pada Palestin. Dok mati, dok berdarah, dok tak ada rumah, nak tidur tak boleh. Mu doa tak? Ada doa tak? Masuk ada doa mu. Kalau mu tak berdoa, Tuhan akan tanya saudara kita di Palestin tu. Kena ada doa kita tiap faham, ya Allah tolonglah saudaraku di Palestin duk mati hari-hari, budak kecil, orang Tino, orang tua, duk lep darah, rumah hutuh, rumah tak ada tempat duduk. Kena doa. Kalau kita tak ada semangat ni doa demo, Tuhan akan tanya kita satu hari. Tambah sakit akhirat esok masa doa dak saudara di Palestin duk susah, duk mati, duk gapo. Sebab tu di hari ni kita kena banyak berdoa dengan Allah Taala. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Wazalzil aqdamahum. Minta Tuhan saat ni tu bergonyerkan masalah tapak-tapak kaki bagi Israel dan Yahudi. Lagi pula umat ni ya'malu, beramal ia umat. Umat tu beramal, buat kerja. Tunai tugas biyadaihi, dengan dua tanginya, tangi umat. Umat buat kerja dengan titik peluh dua tanginya. Umar tak suruh orang gada-gada, yani Umar buat kerja, buat tugas tu dengan dua tapak tangan dia. Kiltaihima, kedua-duanya, kedua bagi yadaihi. Kiltai itu ising apa? Orang panggil mulhaq bagi ising tasniyah. Bukan ising tasniyah tu. Kiltaihima tu orang panggil mulhaq bagi musanna ataupun mulhaq bagi ising tasniyah. Jadi Umar ni satu orang yang sulahnya dahi. Lepas tu orang tidak bermudah-mudah tetenya ad-din, tetenya syariah, tetenya hukum Allah. Dan pula ia mudahkan tetenya kalau kena dengan cara Allah, dengan cara Nabi, maka Umar tak payah. Lepas tu Umar kerja bertugas dengan dua tapak tangan dia. Titik peluh dia, titik tangan dia, titik peluh tangan dia. Keduanya, kedua bagi tapak tangan dia. Wa kana litulihi, dan adalah bagi apa? Bagi tingginya, panjangnya, panjang umat. Jadi makna tinggi umat ni kan? Ka'annahu rakibun, seolah-olahnya umat ni rakibun, seorang yang duk mengkendera dan duk menunggangkan satu binatang. Nak ya tahu tinggi umat ni seolah-olah dia tu duk bawa kuda. Tinggi ya. Tapi tak ada buat kuda ni. Tapi nak kata tinggi umat, panjang umat. Seolah-olah dia tu duk mengkenderakan seekor kuda. Duk mengkenderakan satu binatang. Duk naik binatang. Nak kata tinggi ya. Supaya orang tinggi lah. Nampak berayung. Kalau tinggi berdoa tak besar ya berayung.
Mari demo sorak jamiah mari gapo mari. Mari daripada hak kita pergi di Pakistan ni yang mari 3 orang puak dia. Di hari ni demo fikirnya dari hari ni. Lepas tu ada lah masalah mari tu daripada jamiah tu betul babi tak ada dagi mari. Duk kalau lagi pula dah anak pun duk jadi uzur ni. Di hari ni bertengah daripada orang sana dan ulama sana mari nak buat kerja tugas saya nak apa nak dakwahkan umat dan pula nak dakwahkan di dalam umat di dalam 3 wilayah ataupun seluruh dunia. Nah, hari ni kita nak fikir dunia dah bukan fikir ada 3 wilayah tapi hak bentangan tu baik mari jamiah sanggup kerja gapo. Demo mari untuk nak kerja. Nak kerja tempat kita tapi jamiah boleh pergi gapo. Rumah demo nak rumahnya tempat kita sebagai tuan rumah. Lepas tu kita nak sambut demo agama. Demo nak kerja. Demo nak tak markah demo untuk nak mendakwah. Ada satu orang hak sabaru ni hak kita dengar. So demo ni asal dia Kristian. Tapi hari ni dia masuk Islam. Kamar ni satu budak muda ya masuk Islam tua tak apa 30 lagi. Asal dia Kristian tapi dia masuk Islam sebab dakwah demo ni. Sebab suruh dakwah demo ni dia masuk Islam. Di hari ni dia dakwah di kawasan dia, di negeri dia lah ni. Orang ikut dia masuk dengan sebab dakwah dia berpuluh-puluh ribu dengan sebab dia seorang. Di hari ni kita bertanya masalah pak kita tak ada nak dakwah orang Siap masuk Melayu ni, tapi nak dakwah hafaz kita lah ni hak duk kena bambat tu nyakna. Hak duk di Kelangkang nyakna. Hak duk di Pelalone nyakna. Hak duk di masalah di Penjerang nyakna. Berpuluh-puluh ribu hafaz kita kena dadah lagi pula kena benar-benar pening. Di hari ini kita tak kena fikir lagi masalah nak dakwahkan orang Siap, orang kafir masuk Islam, tapi nak fikir kan fok-fok kita kena menyakit baik ni. Di hari ini tugas saya ulama, tugas saya jamiah tu nak buatlah mana. Ni hak fok kena menyakit ni, puluh-puluh ribu duk di Pelalone, ribu-ribu duk di Kelangkang, di Kabi, puluh ribu-ribu duk di mana Penjerang, ribu-ribu duk di ana Tok Titih. Ni fok kita dah fikir dak. Ni saudara kita ni kena apa? Kena heret di demo, lagi pula metang lagi tahu mana. Lepas tu banyak mana hak tak senang dengan bini, duk kenak bini, lagi duk katak bini duk ada ni. Banyak mana orang panggil duk kenak ibu bapa di rumah, duk gada-gada godai ibu bapa, gada-gada katak ibu bapa, banyak dah. Di hari demo ni mari ni tugas ni nak kerja dakwah pak kita nak suruh pak kita nak buat lagu mana. Pak kita nak fikir, ni pak kita alhamdulillah ni lah ni duk dalam bekas yang molek, duk dalam bekas yang comel. Allah Ta'ala saya taufik hidayah kita boleh duduk lah bekas lah. Lepas tu misalnya fok kita gitu baik lah bekas gitu baik supaya ikan tu baik lah nak jadilah mana. Lalu fok kita metang lagu kita dijaminkan daripada syurga Allah, kita jamin terlepas pada azab Allah, kita jamin lah. Tak terjamin. Kena fikir baik-baik fok ni. Duduk lah molek dah, buatlah we molek-molek bisu comel-comel. Umar dakwah, Abu Bakar dakwah, Nabi dakwah dan pula Ali dakwah. Semua sahabat dakwah seluruh dunia. Kita tak ada kena fikir kata kita tu nak mati mana. Mati mana asal tu jadi kita. Pada hari ini kita kena wakaf diri kita untuk Allah, untuk agama Allah. Wakaf diri. Tuhan nak heret kita pergi ke mana tertengok agama, kita buat. Di hari ni, Baboyi sendiri, wakaf diri untuk din, untuk agama. Untuk Allah Ta'ala nak heret kita, nak seru kita, nak padah kita gimana, kita pergi tu. Tapi syaratnya, ditarikkan kita untuk din, untuk dakwatillah, dakwatil rasul, dakwatil ummah. Wakaf diri. Tuhan nak tarik ke mana, suruh Tuhan. Kita reda dengan apa Tuhan. Tapi asal minta jalan tu jalan baik. Bapak kita di hari kena jadi da'i. Selepas pada ngaji ni kena jadi pendakwah, klik seru kepada umum, heret mereka mari ngaji, mari belajar, kenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita tak ada nak duduk sini dah ni. Ni dakwah Umar, dakwah Abu Bakar, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula Umar ni, perhati molek. Kita nak jadi pendakwah weh. Pendakwah duk mana? Duk Kedah dakwah. Duk bandar dakwah, duk tengah jalan dakwah, duk dengan mana-mana kita dakwah, tapi kena pandai, kena apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Menseru pada agama tu dengan cara beralih, dengan cara beramal, dengan cara baik, dengan cara orang panggil ada hikmah halusi. Niat molek. Bukan tu aku ngaji kau dah nak buat amal weh. Kalau ngaji kau dah nak buat amal, pada kau damu ya, tak ada. Orang panggil tak luah. Mengaji lepas dah ni, aku nak buat amal. Lepas pada aku ngaji, aku nak dakwah. Aku jumpa dengan orang, aku nak dakwah di tengah jalan. Jumpa di bandar, dakwah bandar. Jumpa kedai, dakwah untuk Allah.
Kalau demo tak semaya, kita kecek wis semaya. Kalau demo tak ngaji, dakwah pergi kepada ngaji. Kalau demo tak molek, kita dakwah pada molek. Kalau demo tinggal maya, kita dakwah pada demo semaya. Ning kita kena jadi satu umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mu kena jadi manusia sebaik-baik, diserukan kamu, dikeluarkan kamu untuk manusia, menyuruh dengan baik, larang benda jahat. Ni, diri. Di hari ni kita bukan nak ngaji di tok pakai, biasa nak jadi dakwah seluruh dunia. Seluruh dunia. Ni, kena jadi niat gitu niat. Di hari ni wakaf diri untuk Allah. Lepas tu, di hari ni wakaf untuk Tuhan. Tuhan nak tarik untuk agama kita buat, kita kerja, kita seru, kita royak. Ni, hak paling penting. Orang panggil ad-da'watu ilallah. Faham molek ni, kita duk ngaji sirah dah ni. Tengok ummah dakwah yang mana. Tengok. Syadidal bayat. Ummah ni satu orang yang sangat-sangat putih. Tinggi, seolah-olah naik seekor kenderaan, naik seekor kuda. Lepas tu ummah ni sangat-sangat putih. Tubuh badan ni, parah dia ni orang panggil putih. Orang putih, orang hitam, kita tahu dah hitam mana. Hitam. Hitam sempurna ni. Ni hitam putih ni. Ni putih semua ni. Ni. Syadidul bayat lagi pula ummah ni. Ta'aluhu humratun. Putih dia ni. Yang meninggi akan putih dia ni. Putih dia ni yang meninggi, yang menimbu, yang melahir akan dia, akan ummah, akan putih ummah ni humratun, ulih merah. Makna kata dalam putih ummah ni ada timur merah. Orang panggil putih merah. Tulis kita. Yang melahir akan ummah yang putih ni humratun, ulih merah, yakni ummah ni orang seorang lelaki yang putih merah. Yang putih merah weh. Ngaji dah niat molek. Aku nak jadi dai, nak jadi alim, lepas tu nak menyebar agama Allah, terhatta mana aku nak pergi situ. Pada hari ni orang duk dakwah dunia ni. Dunia orang duk dakwah di hari ni. Lepas tu lah ni orang panggil Israel, Yahudi duk takut benar-benar. Kenapa? Kerana takutnya hadis Nabi royak dah. Satu hari orang Islam akan bunuh Yahudi. Mari lek belakang batu tahu, hey Islam, ya Muslim, ta'al ilayya, uqtul Yahudiyan. Membunuh Yahudi, duk lek belakang aku, laki toko batu ni. Sebab tu di hari ni dunia duk jadi kelai kabut. Sebab akhir zaman. Lepas kita tunggu apa lagi? Kita duk tunggu apa lagi? Lepas tu kita saat ni tak ada kena fikir banyak. Kata nak seni, tak seni dah. Dunia tak seni dah. Tengok di Israel, di Palestin perang. Sikit lagi perang kat kita pula. Sikit lagi perang. Dunia akan perang. Akhir zaman bukan perang masalah nak pada ni. Perang agama. Orang panggil perang apa? Harbuddin. Perang agama di antara Islam dengan kufar. Akhir zaman bukan perang nak nari dah. Perang nak menyata kata di akhir zaman ni. Hak mana yang timur, yang mana yang kalah, hak mana yang sebenar, hak mana tak sebenar. Orang panggil al-harbu bainal haqqi wal batil. Perang di antara nak kebenaran dan benar batil. Fok kita tak ada kena angin kata kita nak seni dah. Sikit lagi mau kita lah kita tak tahu lagi. Ni, lah ni dok perang di Palestin. Ni Nabi kata dah, di akhir zaman belum nak timbulkan Mahdi ya perang sini. Lepas tu ya heret ni, heret mai ke kita. Heret mai ke kita. Lepas tu kita dok nak buat apa lagi? Nak seni ya tak seni dah. Nak duk buat relax tak boleh relax dah. Tapi hafak duk relax tak khabar tu wal iazubillah minta jauh lah kita ni. Kita kena doa pada saudara-saudara kita duk galik lagi tu dunia akhir dah. Lepas tu kalau kita tengok lah tafsir kata dunia ni nak binasa ya tak lebih pada tahun 100 berapa 1500. Lah ni 1445. Ada laginya 55 tahun. Dia tengok kalau siapa ya umur panjang siapa 55 tahun lagi, boleh tengok haru-haru celah ni banyak lagi. Sebab tu kita tak ada kena tak aku nak seni dak. Aku nak jadi dai, aku nak beramal dengan ilmuku, aku nak berdakwah manusia kepada Allah. Niat situ sudah. Dah baru hidup pai kita berharga, hidup pai kita berjaya. Jangan duk kita untuk diri sangat weh. Untuk manusia ramai lagi perlu kepada apa? Ilmu perlu pada dakwah, perlu kepada amalan weh. Wa kana dan ada ia ummah. Asyabah. Dah berubah ia ummah ni berubah lah. Rambut ia pun berubah. Makna kata asyabah satu orang yang berubah. Bukan tak ada ubah langsung, ada ubah ummah ni. Orang yang berubah. Lagi pula yadfiru lihyatahu. Apa dia? Mempital ia. Mempital lihyatahu. Akan jangguknya. Dia pita jangguk ya. Jangguk dia panjang. Umar pangguk kat ni. Orang rak jangguk ni.
Janguk lebak apa itu ni. Lepas tu dia pita janguk dia depan. Nah, janguk dia tu dia sipu dia pita. Tu anda kata yadfiru lihyatahu, menyipu ia umah, mempital ia umah, lihyatahu akan janguknya, janguk bagi umah. Janguk dia pita. Nah, bawa arak ni tak ada apa dah dia makan. Dia tak support fok kita janguk tak banyak, kadang-kadang ada 3 orang. Kapal janguk ni ada banyak aceh ke janguk fok kita ni? Ada janguk cari makan. Dan dia janguk kalau kuning ni, janguk cari makan. Pasal sisih dak kuning. Kalau sisih dak nak kau tu sodok orang, janguk nak kata orang. Sodok orang sterik. Lepas tu lu janguk berah, janguk selera. Cuba tengok janguk boleh tahu dah orang kita. Kalau janguk dak kuning, janguk cari makan. Kalau kecek hadak awah lu kecek ke apa pun cari makan. Lepas tu lu janguk pesing kata hadak sodok depan tu, nak sodok orang sterik. Nak kata ke orang, nak berjatuh orang, orang panggil nak berhina ke orang, nak pelekeh orang. Tu janguk kau tu, lepas tu lu janguk selera. Tu apa selera? Tengok janguk tinggi. Janguk baik mana? Janguk kuning cara orang panggil kamerang ke? Janguk baik mana? Kalau janguk kuning, tak apalah. Lu kuning ni orang panggil turut perintah Allah. Pada juga hadap nak tu sodok orang. Sodok orang mata. Tak ada kira apa. Sodok sterik. Duk berasa ya aling. Duk berasa ya panah. Duk berasa ya ni lah dunia yang aling. Tak boleh jadi deh. Wa fawqa kulli zi alim. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Dan pula adalah di atas tiap-tiap yang mengetahui orang yang ada ilmu, ya ada orang yang aling lebih pada dia lagi. Dan Umar menyipu janggut dia. Wa yarjulu ra'sahu, dan mesikat akan rambut kepalanya. Dia mesikat rambut dia mesikat dia sipel lah. Bukan duk selera gitu. Pafuk itulah ni rambut panjang selera. Tua tak mani dah. Nak mani takut beri. Ni. Ni malah ni. Rambut panjang. Dah. Kadang-kadang 3 hari tak mandi sekali lagi. Lepas tanya kan tak mandi. Sebab takut beri. Lepas tu gigi tak beruh. Gigi tak beruh, muka ni umur 2-13 ni kan, 7-8 bulan habis dah ni. Butir-butir jadi hitam, jadi keluk, jadi gapo. Tak tahulah. Jadi yak bertapung muka rambut yak selera, tak ada sikat seperti Umar. Umar ni dia sikat rambut dia. Dia sipel rambut dia, dia sisir rambut dia, dia mesikatkan dia. Dia menyipel, orang panggil mesiakkan akan rambut dia. Ngapa kita nak jaga deh. Klik kampung kena jaga baik-baik rambut kita, kena jaga baik bermenyuk semua, basuh kepala gatik, beruh gigi gatik. Ni tak ada tua, umur tak ada apa 30, luruh habis dah gigi-gigi. Tua tak ada 30, gi sepo orang mau 50 dah. Kerana tak jaga diri. Orang tak jaga diri, satu derah tua, satu punca mudah punah. Kalau buat tidur klik mana cuma-cuma, lepas tu tak ada basuh muka, tak ada gapo orang ni, muka nak jadi pitik, nak jadi jagat, nak jadi butir-butir hitam. Sebab apa? Dia tak jaga diri. Pagi gigi dia tak perlu tidur-tidur gitu, makan pun tidur. Nanti gigi dia luruh habis. Tak ada tua tu dia panggil habis dah. Gigi habis, rambut pun rubuh, muka pun selerak tabak habis. Kita orang ngaji kena siap weh. Kena siap supaya Umar siap. Nabi siap, Abu Bakar siap, kita kena siap. Baru kita tengok sedap tengok, tua pun jadi sedap tengok. Tu jaga molek. Wa yarjulu ra'sahu wa kana lahu, dan ada baginya, bagi Umar, minal aulad, daripada segala anak-anak. Bagi dia tu ada anak-anak. Bagi dia tu ada anak anak beberapa orang Umar ni. Wa kana lahu, dan ada baginya bagi Umar, minal auladi, daripada beberapa orang anak-anak. Ada banyak orang lah anak Umar ni. Mana anak Umar? Abdillah. Yang pertama nama Abdullah ibnu Umar. Ingat mulai satu anaknya nama Abdullah. Wa Abdurrahman al-Akbari, dan pula nama Abdurrahman al-Akbar. Lagi pula wa Ummil Mukminin, dan Ummil Mukminin Hafsah, hak ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pula wa Ubaidillah, dan Ubaidillah. Satu Abdullah, yang kedua Abdurrahman al-Akbar, panggil Abdurrahman al-Akbar. Yang tiga Ummil Mukminin, hak tina, isteri bagi Nabi. Yang keempat Ubaidillah. Ni anak Umar 2, 3, 4 orang ni. Lagi pula wa qatala, dan berperang ia Umar, dan berbunuh ia Umar bisaffai, dengan 2 saf, ma'a Muawiyata, serta Muawiyah. Makna Umar biasa perang
Makna dia tu satu sah, lagi pula Muawiyah satu sah. Pok debeh aja ni, pok duk tepi Nabi, kapit Nabi. Muawiyah pun kapit Nabi. Muawiyah ni orang panggil keturunan Quraisy, nah orang panggil sebelah balik Hashim. Maka anak bagi, nah Hashim tu ada Abdul Muttalib, adanya Sakhrin. Maka timurnya Muawiyah sebelah balik Sakhrin daripada keturunan Quraisy. Maka Umar ni pernah gawa, pernah perang, pernah berbunuhkan orang kafir. Sekali Muawiyah dua sah, Muawiyah satu sah, dia satu sah dalam medan perang. Nah, pok debeh aja ni pok kafir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patu Umar dan Muawiyah orang katibul wahyi, orang nanti tulis Quran turun daripada langit. Apabila Quran turun pada langit, Jibril ayat tu, "Hey ya Muhammad." Ni ayat tu kata, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Maka Nabi wi pada Muawiyah mungkin tulis, wi pada Umar mungkin tulis, wi Abu Bakar gitu tulis. Ni nama demo ni katibul wahyi. Orang nanti menuliskan wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa min waladihi Fatimatu. Dan Muawiyah Umar biasa perang sekali Muawiyah. Makna kata Nabi titahkan Muawiyah, titahkan Umar, turun dalam medan perang satu sah seorang. Dan pula Umar pernah perang nak tengok. Wa qatala, dan pernah perang Umar, pernah membunuh Umar, bunuh kat orang kafir min waladihi, daripada anaknya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu, Siti Fatimah. Umar pernah perang juga sekali Fatimah. Pernah perang dengan Muawiyah ketika Nabi SAW hidup lagi susung perang. Maka Umar tu pergi perang dengan Muawiyah, pergi perang dengan Siti Fatimah. Dan wa Asim, dan sekali dengan Asim. Pernah Umar perang dengan Asim. Wa Ruqayyatu, dan pula Ruqayyah. Pernah perang dengan Ruqayyah, sekali dengan Ruqayyah. Anak Nabi juga ni. Ruqayyah ni siapa dia? Anak Nabi SAW. Kamat dia isteri kepada Sayyidina Utsman ibnu Affan. Dan Umar pernah perang, pernah bunuhkan orang kafir sekali Ruqayyah. Wa Zaidun, dan pula Zaid. Sekali Zaid bin Sabit. Wa Abdurrahman al-Awsat, dan pula sekali dengan Abdurrahman al-Awsat. Wa kana Umaru radhiyallahu anhu, dan adalah Umar ni, radhiyallahu anhu ni, yulqabu, dilaqab akan dia, digelar akan dia, akan Umar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ni pernah digelar oleh Nabi. Itu makna yulaqabu, ditalqib ataupun yulqabu, digelar akan dia oleh Nabi. Gelar-gelar bil Faruq, dengan Faruq. Apa makna Faruq? Makna seorang yang sangat-sangat membeza di antara al-haqqi wal batil. Itulah itu. Dengan sebab Umar ni satu orang yang keras, tak mudah-mudah sangat dengan syariah, dia tak buat bermudah-mudah, dia tak buat main-main. Pasti yang mudah apabila benda tu kena dengan syarak. Maka sebab itulah Umar ni satu orang yang menegakkan agama, satu orang yang membenar mentegakkan agama, yang meneguhkan agama. Siapa Nabi gelarkan dia dengan kata Al-Faruq, seorang yang membeza, dan pula yang membeza, yang membecek aibainal haqqi wal batil, di antara perkara yang benar, perkara yang salah. Dah. Tengok Nabi gelar tak supalah kau. Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar satu orang yang sangat-sangat benar. Kenapa? Ketika Nabi turun langit timur ke semaya, naik Isra' dan Mi'raj, maka Nabi duduk di Bukit Safa, Nabi panggilkan orang-orang kafir Quraisy, panggil Abu Jahal, panggil Abu Lahab, mencaya dak kata aku nak langit malam, aku nak terima semaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal kata mubahau Muhammad, mubahau sungguh. Tanya Abu Bakar tanya, ya Muhammad, murayak tamu nak langit. Kalau murayak nak lesana langit, ku percaya padamu ya Muhammad. Sebab tu Nabi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Adapun gelar kepada Utsman, Nabi gelar ta Zunnuraini, orang yang mempunyai dua cahaya. Sebab Utsman dia boleh dua orang anak Nabi. Pertama Ruqayyah, apabila Ruqayyah mati, Nabi wi pula seorang anak dia nama Zainab kepada Utsman. Sebab tu Utsman panggil Zunnuraini. Ali Nabi gelar apa dia? Ali digelarkan dia karramallahu wajah, orang yang Allah Taala muliakan mukanya. Tu gelar masing-masing. Deh. Buyi'ah di akad mubaya'ah. Dah. Buyi'ah di akad mubaya'ah akan dia, akan Sayyidina Umar. Akad sumpah.
Apabila Abu Bakar tu mati, Abu Bakar tu wafat, maka diakad supohkan Abu Bakar ni akan Umar ni. Buyi'ah diakad supoh. Apabila Umar tu dah diakad supoh. Supoh ni lah nak jadi satu khalifah ataupun nak jadi satu pemimpin supoh for eternal learning lah. Nak jadi culah, nak jadi pak tam majlis, dia kena akad supoh. Kata kami tak kena dengan apa kami kecek dengan undang-undang dengan gapo kami tak kena. Supoh ni Umar nak jadi khalifah, kami tak kenakan Islam, kami tak kenakan agama, kami akan turutkan titah Allah dan syariat Allah dan pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tak kenakan umat Islam ataupun daripada orang muslimin dan muslimat. Tu akad supoh. Dia akad supohkan Umar bil khilafati dengan jadi khalifah sabihata wafati Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Pada waktu pagi diwafatkan Sayyidina Abu Bakar. Hari mana Abu Bakar tu mati waktu pagi, maka di hari itu juga diakad supoh Umar Ibn Khattab jadi pemimpin ganti daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekadar tu dulu. Walamma buyi'a sa'idal mimbar. Sekadar tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqyidu bisifati wa huwa salisu minal mukhassisati al-muttasilati yakunu fihi al-muqayyadu bisifati aslan. Tengok. Kita ada bicara mukhassis yang muttasil. Yang pertama masuk di bawah sana. Di bawah mukhassis muttasil. Yang pertama istisna hak orang panggil istisna muttasil ataupun masuk dalam mukhassis muttasil ialah kena pada istisna. Yang kedua yakni syarat. Maka dalam syarat sana itu dalam pada lafaz ataupun di segi lafaz boleh taqaddumnya syarat di atas apa? Di atas masyru' ataupun masyru' taqdim di atas syarat. Tapi pada kharij hak ni tak boleh taqaddumkan masyru' di atas syarat sama sekali. Tengok. Dan setengah daripada mukhassis yang ketiga wattaqyidu. Ni masuk dalam aiminal mukhassis ats-tsalis, daripada mukhassis yang tiga. At-taqyidu ialah kita mengkait. Ialah kait sakau bisifati dengan sifat. Maka apabila dikait dengan sifat, ini salah satu perkara yang nak menyepok daripada lafaz umum. Nak sepik lafaz umum, hak daripada umum sangat, maka nak merengkaskan akan dia, nak sepikkan akan dia. Kalau kita sepik ataupun kita merengkas daripada lafaz hak panjang, lafaz hak lebar, lafaz umum dengan katanya kait dengan sifat. Kama dia wa huwa dan ia at-taqyidu bisifati ni. Ats-tsalisu ialah yang ketiga. Bukan tiga. Kalau sebut tak tiga, so dua tiga lagu ni. Faham molek? Ya kait dia tak ats-tsalisu, ya orang kalau tak as-salasah, so dua tiga masuk belaka. Tapi ni nak yang ketiga. Sebab tak yang tiga kalau tiga, hak yang tiga ni. Faham molek lafaz Arab tu. Kalau sebut tak salasatun tiga, so dua tiga semua. Kalau sebut tak ats-tsalisu yang ketiga, ana hak ni so ya. Hak satu dua tak ada nak. Kemudian mukhassis yang ketiga ialah kena pada at-taqyidu bisifati, yakni kait dengan sifat. Salis ini ni minal mukhassisati al-muttasilati. Hal keadaan as-salis ni minal mukhassisati al-muttasilati, daripada mukhassisat, perkara-perkara yang nak menentu, al-muttasilati yang pesing berhubung ia. Yang pesing berhubung lah, yang pesing bersambung. Orang panggil ni mukhassis yang pesing bersambung, yang pesing berhubung. Taqyid bersifat sana itu yakunu adalah padanya pada at-taqyidu bisifati ni apa dia? Al-muqayyadu bisifati. Dia sebut kata kait dengan sifat, ia ada muqayyad. Satu perkara yang dikait akan dia dengan sifat. Mana taqyid, mana muqayyad. Faham molek? Supaya ni sebut tak mana ka fi'il, mana ka fa'il. Sebut kata fi'il kena pada qama, mana fa'il zaidun. Ataupun kita kata mana maf'ul, daraba zaidun maf'ulan, mana suatu ataupun seorang yang dikena pukul. Ni. Supaya ni mana ka benda yang dikait, mana suatu yang dikait kena kait. Kait dengan sifat, hak tu orang panggil suatu perkara yang tak ada. Faham saja. Kait dengan sifat. Betul? Ja'a Zaidun
katibun. Datang oleh Zaid. Zaid tu banyak. Zaid hok duk sining, Zaid hok duk kedai jalan, Zaid hok duk nayu bakak, Zaid hok duk bakak, Zaid hok duk betung umum. Nah, kita tahu umum. Lepas tu kita saat ni tu nak kait sikit. Nak sakut sikit. Ataupun nak mentaksir lafaz umum. Lepas tu, ja'a rajulun. Tengok umum tak ni? Lafaz umum. Lafaz am, tak ada. Ja'a rajulun. Datang oleh seorang laki-laki umum. Maka laki-laki masuk Zaid, masuk Bakar, masuk Khalid, masuk Dollah, masuk Hisham, masuknya Yusuf, masuk Yaqub. Oi, ramai ni rajulun. Tapi kita beri ja'a rajulun rakibun. Datanglah oleh laki-laki yang duk naiklah ia akan kereta. Kamar disebut kata rakibun, maka sepaklah laki-laki yang tak ada naik kereta. Laki-laki yang tak ada naik kuda. Maka orang panggil rakibun ni orang panggil taqyid. Satu perkara nak mengkait dengan sifat. Yang ni sifat. Rajulun ni orang panggil muqayyad. Dikait akan dia dengan sifat. Mana sifat? Rakibun. Suatu perkara yang mengkait tak sih jadi umum sangat lapar rajulun. Maka rajulun panggil al-muqayyadu bihi. Yang dikait akan dia dengan sifat. Gitu. Kait dengan sifat ni ialah yang kunu fihi, yang adalah padanya pada kait dengan sifat ni. Al-muqayyadu, ia kena ada suatu perkara yang dikait. Faham tak? Dia sebut kata kait, ia kena ada muqayyad. Sebut ni supaya kata sebut katanya musallin, orang semaya. Maka sebut kata seorang sebut kata as-salah semaya tu kalau kuenya takbir, rakaat, baca Fatihah, baca subhanallah walhamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal. Tu orang panggil as-salah. Apabila sebut atas salah, ia kena ada musallin, kena ada seorang yang semaya. Apabila sebut atas musallin, kena ada maudhi'us salah, kena ada tempat semaya. Supaya sini disebut kata kait dengan sifat. Ia kena ada perkara yang dikait. Masa di dalam usul fiqh yang panggil muqayyad bisifati. Kalau kita sebut dalam nahwu, dia sebut kata ada sifat, ia kena ada mausuf. Sebut kata na'at, ia kena ada man'u. Dalam ni, apabila sebut kata kait dengan sifat. Sifat tu dikata suatu yang dikait. Maka kena ada tempat yang sakut tu. Tempat sakut tu, dia panggil al-muqayyad. Faham tak? Aslan pada asal. Ada pada takyid tu, dia panggil al-muqayyadu bihi, dikaitkan dengan sifat pada asal. Tengok ingat duk nerah weh. Kita ngajar ni tak ada mudah dah ni dah. Tak ada mudah, patut boy nak mari masa ni. Di hari ni kita ada masalah sikit-sikit, jangan pun kita buat main-main. Nah, ni kita nak ambil masa nak mengajar pun demo bukan sini duk menera pun dah bukan dia. Boy nak mengajar ni pun kena fikir banyak. Patut mana anak mana gapo lagi. Pok kita jangan buat main-main. Nah, jangan buat main-main. Wa yuhmalu alaihi, dan ditanggungkan ke atasnya, ke atas gapo dia taqyid sifat ni. Dia wa yuhmalu alaihi, dan ditanggungkan ke atasnya, ke atas al-muqayyad, suatu yang dikait ni dengan sifat ni, al-mutlaqu, akan lafaz yang diitlaq. Ditanggung ke di atas muqayyad ataupun orang panggil hamlul mutlaqi alal muqayyad. Wa yuhmalu alaihi, dan ditanggung dibawa alaihi di atas muqayyad bisifat ni al-mutlaqu, akan lafaz yang diitlaq. Lafaz diitlaq ni tak ada kait lah. Supaya dengan lafaz umum. Supaya ja'a rajulun, datang oleh laki-laki. Dia panggil lafaz am. Ataupun lafaz diitlaq. Tak ada kait laki-laki mana. Zaid ke Bakar tak. Maka ditanggung di atas muqayyad tu akan mutlaq. Fayuqayyaduhu. Maka dikait akan dia, akan al-mutlaq ni. Biqaidihi, dengan kaitnya. Maka dikait, disakut lafaz mutlaq. Biqaidihi, dengan kaitnya, kait bagi lafaz mutlaq. Lafaz mutlaq saat ni tu kita tahu lafaz yang dikait akan lafaz mutlaq ni dengan kaitannya, kaitan bagi apa dia? Al-muqayyad. Tak sekali lagi. Fayuqayyaduhu, maka dikait akan dia, akan lafaz mutlaq oleh muqayyad tu. Biqaidihi, dengan kaitnya, kait bagi al-muqayyad. Tak situ. Tengok lafaz, tengok dah. Kamana misalnya lafaz mutlaq. Karraqabati, seperti lafaz raqabah.
Lafaz raqabah hak sebut dalam Quran itqu raqabatin. Tu tengok itqu raqabatin. Qidat dikai akan dia akan ar-raqabah. Lafaz raqabah lafaz hamba ni. Kait-kait bil insani fi ba'dil mawadi'. Dikait dengan kata al-insan. Dikait kata raqabah ni insan. Sebut tu raqabah ni tekak asalnya. Raqabah ni kita tengok mari kita nak umum lafaz raqabah. Asal kita tahu raqabah ni mana tekak. Tapi dikaitkan raqabah tika ni nak kepada al-insan. Dia panggil hamlul mutlaq alal muqayyad. Asal raqabah tekak. Batal tekak lah asalnya. Dia panggil min itlaqil juz wa iradatil kull kana kinya insan. Tapi insan tika ni nak pada mukmin ke nak kepada kafir. Tengok fi ba'dil mawadi'. Kama fi kafaratil qatli. Seperti mana yang sabitlah ia pada bayaran dan dera bagi bunuh orang. Apabila seorang yang bunuh orang, maka kafarah dia kena merdekakan satu orang mu. Misalnya kata. Makna kata kafarah bagi bunuh. Orang panggil bunuh dengan sengelai ke tak sengelai. Kalau bunuh dengan sengelai, hak ni kena bunuh balas. Kalau dia bunuh tak sengaja di atas jalan salah, dia nak berdiri pelanduk tapi dia kena seorang mati. Hak ni kena bayar kafaratul qatli. Kafaratul qatli. Faham tak? Apabila kita saat ni kalau kita semata kita niat, kita kosak sengaja-ngaja nak bunuh seorang. Hak ni dalam hukum Islam kena bunuh balas. Hak Tuhan sebut tu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa wasinu bisinni, gigi dengan gigi, mulut dengan mulut, hidung dengan hidung, tuai dengan tuai, hamba dengan hamba. Tino sama tino, jatah sama jatah. Orang merdeka sama merdeka. Makna orang merdeka bunuh orang, maka kena bunuh juga merdeka tu. Tapi dia tak ada nak bunuh orang, dia nak bunuh pelanduk, dia pergi ke bukit nak bunuh pelanduk, teh ceding apa malet, pun dah dia pos perau dah. Nak berdiri pelanduk, tapi dia kena orang lek sana tu. Orang panggil ni, orang panggil al-qatlu khata'an ke al-qatlu amdan. Orang panggil bunuh atas jalan salah ke bunuh di atas jalan sengelai. Jawab di atas jalan salah. Apabila dia bunuh bukan sengelai dia nak bunuh pelanduk. Dia nak berdiri pelanduk, dia kena seorang lek sana tu. Maka mati seorang sana, maka tika ni dia kena bunuh balas tak? Jawab tak ada kena bunuh balas, dia kena bayar kafaratul qatli. Yakni dera sebab dia bunuh secara taksir, dia tak beringat pergi ni. Wa utliqat dan diitlaq akan dia akan ar-raqabah. Tak molek. Wa utliqat dan diitlaq akan dia dilepaskan dia tak ada kait. Fi ba'dil mawadi'i pada setengah daripada tempat-tempat bicara daripadanya hukum syarak lagi pula dalam Quran sana. Kama fi gapa fi kafaratiz zihar, semacam mana sabit pada kafarah zihar. Ni payah sikit ni, perhati molek. Buat ni. Kama dia masuk di dalam taksis ataupun mukhassih yang tiga daripada al-muttasil pesim bersambung. Ada hubung kait di antara mustasna dengan mustasna minhu. Apabila kecek dengan kalam mustasna minhu qamal qaumu, maka selalu direknya illa zaidan. Mubasyarah illa zaidan. Bersambung illa zaidan, bau sah masalah istisna, bau sah masalah lapa kita nak merengkaskan daripada al-qaumu illa zaidan. Ini dia panggil taksis, menentu daripada kata hak tak berdiri iman kenya zaid. Ini dia panggil mukhassih dikeluarkan akan illa zaidan. Tapi syarat bersambung. Yang kedua, kita kata taksisat ataupun mukhassih yang kedua ialah syarat seperti in ja'uka. Apa in ja'aka banu tamim fa akrimhum. Hak ni dia panggil berhubung di antara sebutkan syarat in ja'aka banu tamim fa akrimhum, maka bersambung lalu dah kala di antara syarat dengan masyrut. Dah. Yang tiga kita bicara hari ini daripada mukhassisat, perkara-perkara yang merengkaskan lagi pula sepitkan daripada lafaz yang umum sangat masuk belaka, maka kita nak sepit sikit, nak mengkhusus sikit, nak menetu sikit daripada lafaz umum. Deh. Kamane sepahak Tuhan kata uqtulul musyrikin, hendak bunuh oleh kamu akan orang-orang musyrikin. Bunuh mereka. Tak kira orang musyrikin duk tah batah duk dalam rumah ke apa ni, bunuh pergi habis. Tapi ayat ada kait, ayat ada khusus ke apa? Hatta tu'minu, masalah malaikatnya mereka itu ataupun hatta yu'minu, mereka kita hingga mereka tu beriman. Kalau mereka tu beriman, jangan bunuh. Hak beriman daripada mereka jangan bunuh. Hak tak beriman, apa
bunuh pacun tekak. Tu orang panggil mari dengan khusus, mari dengan taksis, mari menentu daripada hak bunuh hak mana, yakni hak tak berimeh. Ada hak berimeh? Pada kemudian taksis yang ketiga ataupun mukhassis yang ketiga at-taqyid bis-sifat. Makna kait dengan sifat, sakut dengan sifat, tamat dengan sifat daripada umum, maka orang dengan sifat ni orang panggil jadi khusus sikit. Jadi tentu sikit. Jadi ringkas sikit mana ni? Kerana yakni kait dengan sifat, sakut dan tamat dengan sifat kerana merengkas dan mesepik sedikit daripada lafaz am ataupun mutlak. Mana? Yakunu fihi adalah pada taqyid ni al-muqayyadu bis-sifati aslan. Dikaitkan pada masalah kait dengan sifat ni ada muqayyad dan adanya gawa taqyid. Tengok molek. Mana panggil muqayyad, mana panggil kait. Hawi pakai kait dengan muqayyad dulu. Kita kata ja'a ataupun qama. Tengok. Qama rajulun. Telah berdiri oleh laki-laki. Laki-laki berdiri. Maka laki-laki ni umum ni. Laki-laki ni maksudnya kita kata satunya bakar. Duanya Umar. Tiganya Khalid. Masuklah kau di dalam rajulun. Kemudian ni orang panggil kita kena. Ja qama rajulun. Telah datanglah oleh laki-laki. Laki ni banyak bakar Umar. Tapi hak mana? Alimun. Ni kita sepik lah ni. Kita taksir lah ni. Kita menentu ni. Datang oleh laki-laki. Laki banyak. Umar, Bakar, Fadil, Syarif. Lagi pula Ashraf. Masuklah laki-laki. Lepas tu kita nak menentu sikit kata hak mari, hak berdiri. Tu hak mana? Qama rajulun telah berdiri oleh laki-laki. Laki mana? Alimun. Yang alim. Apa bila sebut kata yang alim hak berdiri. Tapi laki-laki tak berdiri. Laki-laki tak alim tak berdiri. Nak royak kata hak berdiri tika ni laki-laki. Hak yang alim. Tapi hak yang tak alim tak ada berdiri. Maka orang panggil lafaz alim ni apa dia? Namanya dagawa taqyidun bisifati. Taqyid dengan sifat, kait dengan sifat. Dah. Maka lafaz ni namanya muqayyad, dikaitkan akan dia, dikait dengan sifat. Mana kau sifat? Ni alimun. Mana muqayyad? Ialah rajulun. Ni nama muqayyad di dalam usul fiqh. Di dalam masalah nahwu orang panggil mausuf. Suatu yang duk tupai oleh sifat, suatu yang terikut oleh sifat ialah kena pada mausuf. Maka rajulun panggil muqayyad, maka masalah alimun panggil taqyid dengan sifat ataupun dia panggil sifat mudah-mudah kait dengan sifat. Telah berdiri oleh laki-laki, laki-laki banyak, ada Maka, Umar, Khalid, Yusuf, Syarif, Ashraf, lagi pula kita tahu Fadil. Tu orang panggil laki-laki. Lepas tu kita nak menentu sikit daripada lafaz yang umum, lafaz yang am ni. Dah. Maka kita kait dengan sifat. Maka ni orang panggil taqyidun bisifat. Kaitan dengan sifat. Maka diri kaitan ni tak ada benda. Hak yang ada benda muqayyad. Muqayyad dikatakan satu perkara dikait akan dia tak siwi umum sangat. Wari dengan sifat alimun. Tengok mulai. Yang kunu fihi adalah pada taqyid dengan sifat ni al-muqayyad. Muqayyad kena pada rajulun dikata mausuf. Kemudian kait dengan sifat aslan pada asal. Nahwu qawlihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala tanda. Itquraqabatin. Merdeka akan seorang. Asal raqabah ni makna batal tekak. Makna asal raqabah tekak. Batal tekak. Sebut tekak. Makna tahammu hak mung nak buat merdeka. Ni. Batal tekak sama merdeka batal tekak. Tapi kalau kira dalam majak, dalam balaghah orang panggil itlaqkan juzuk tapi kana kinya kul. Sebut kata raqabah tika ni lafaz mutlak tapi kana kin dengan al-insan, seorang. Merdekakan seorang hamba. Hamba mana? Kalau tengok hamba ni umum. Hamba mana weh? Kafir ke Islam? Kafir ke mukminah? Kafir ke kafirah? Jadi umum. Hak masalah kita tahu pada masalah kafarah zihar ataupun kafaratil qatli. Yakni pada masalah zihar. Mana zihar isteri? Seperti kata seorang laki-laki pada isterinya. Mung ni supaya ngah belakang mukku dah. Kita duduk dengan retina kita duduk peluk ya. Kuasa laki mung ni supaya ngah belakang mukku. Asal zihar ni kita memperbanding isteri kita supaya dengan muk kita, belakang muk kita. Asal masalah kita sebab terpanggil masalah kafaratiz zihar. Asal masalah kita perbandingkan isteri kita supaya dengan belakang mak kita.
Asal salah. Tak kira. Lepas tu kita banding. Pipimu supaya pipi mokku ataupun jari duk mana jari bini kita. Jarimu supaya jari mokku. Ataupun mulutmu supaya dengan mulut mokku. Matamu supaya dengan mata. Asal masalah zina, kita bandingkan mok kita supaya bini kita supaya dengan belakang mok kita. Apabila seorang laki-laki yang banding isteri ya, dah supaya dengan belakang mok ya, supaya dengan kuku mok ya, supaya dengan tangan mok ya, supaya dengan pipi mok ya, mata mok dia, maka ketika ni maka haram seorang laki-laki dan suami itu mewati dan menjimuk akan isterinya. Salah. Sebab apa salah? Ketika ni tak boleh. Mok kita boleh kita wati tak? Ada. Faham tak? Orang nak ngajar ni kaya seni-seni. Memperharap dah. Asal masalahnya kita zihar ni. Dah, budak ni perhati molek. Kita main nak ngajar ni bukan masa mudah-mudah dah ni. Apa buat mung dah main-main lagi, apa tak kena kali nah. Dah, masalah zihar ni, dah. Masalahnya kita saat ni tu dah. Kita buat banding kat isteri kita supaya dengan belakang mak kita. Belakang mok kita saat ni tu, kamar dia haram kita nak jimuk. Sebab apa? Mok kita tak boleh kita haram. Sebab haram nikah dengan kita. Sebab kita banding isteri kita, supaya belakang mok kita, ketika ni haram kita nak jimuk, haram kita nak wati isteri kita. Apabila kita nak jimuk isteri kita semula, apabila kita nak wati isteri kita semula, pasti kita kena bayar dera, salah kita. Kamar dia dera, salah kita ke? Yakni itqu raqabatin. Kena merdeka seorang hamba. Pama dia dari satu ayat mari itqu raqabatin. Mereka hamba mana-mana, kafir ke, mukminah ke ikut mung. Deh. Kama di sini tu baik dua perkataan. Satu ayat mari itqu raqabatin, lafaz mutlak, lafaznya am. Satu ayat mari lafaz itqu raqabatin mu'minatin. Kama dia berkata Imam Syafi'i yasihu itqu raqabatin mu'minah. Faqat wa amma itqu raqabatin ghaira mu'minah fala tasihhu kafaratu zihar wal qatli. Jadi di sisi Imam Syafi'i, kalau kita nak merdeka, nak buat bayarkan salah kita, kita kata isteri kita belakang ya supaya dengan mak kita, ataupun supaya jari mak kita, isteri kita supaya muka dengan mak kita, maka ketika ni kalau kita nak duduk semula, nak duduk ke wati ya semula, nak apa, kita nak jimuk ya semula, pasti kita kena bayarkan hamba yang mukminah. Perhati molek. Lepas ni kita tanya, jawab supa ni. Esok kita tanya pula. Hamba yang mukminah. Ni Imam Syafi'i kata. Kalau mungkin merdeka hamba bukan mukminah, di sisi Imam Syafi'i kata, tidak sah kafaratul zihar dan kafaratul qatli. Deh. Tapi katanya Imam Abu Hanifah yang tanya. Yakni kata Imam Abu Hanifah, tasihhu kafaratu zihar wal qatli mutlaqan sawa'un kanat ar-raqabatu mu'minatan aw kafiratan. Kata Abu Hanifah, asal ke merdeka ke sudah. Hamba mana-mana tak apa. Kafir ke mukmin, asal merdeka seorang hamba. Maka lucu dah daripada kesilapan, dia ziharkan isteri dia. Lepas tu, wa yuhmalu alai mutlaqu fayuqayyaduhu biqaidihi. Dan ditanggung di atas masalah takyid dengan sifat ni akan mutlak. Lafaz mutlak. Ditakyidkan lafaz kau. Takyidkan dengan sifat lafaz am. Seperti kita tahu lafaz al-qaumu, lafaz am tu. Qamal qaumu, apa? Qama rajulun. Ataupun qamal qaumu. Kaum mana weh hak datang ni? Qaum al-qaimun, yang berdiri. Masalah kita kait dengan sifat. Ditanggung di atas kait dengan sifat mutlak. Lafaz yang dikait. Lafaz yang diitlak, dilepas, tak ada kait dengan kata seorang laki-laki yang berdiri, seorang laki-laki yang alim, seorang laki-laki yang menulis, tak ada kait. Mutlak dilepaskan dia. Fayuqayyaduhu biqaidihi. Maka dikait lafaz mutlak dengan kaitnya, kait bagi muqayyad ataupun kait dengan sifat ni. Orang panggil hamlul mutlaqi alal muqayyad. Tanggungkan bawa lafaz mutlak ni di atas muqayyad. Kita hak pakainya muqayyad. Mana? Seperti lafaz raqabah, maka asal lafaz raqabah mutlak dilepas daripada kait. Lagi makna pada bahasa Melayu, tekak, asal tekak. Tekak apa? Tekak demo tu, tekak demo ni. Panggil tekak lah ke? Tapi murad dengan tekak tika ni al-insan. Ialah nak kepada seorang manusia. Maka dikait akan dia dengan makna al-insan. Seperti dalam balaghah, itlaq juzuk tapi kanak kikul. Seperti firman Allah Ta'ala, itqu raqabatin. Merdeka satu orang hamba. Kafir ke mukminah, sebut atau merdeka hamba tak kira. Hamba kafir ke hamba mukminah, boleh merdeka belaka. Dah.
Tapi ayat mukminatin. Tapi ada satu ayat lagi mari. Itqu raqabatin saja. Batin ke nak pakai ayat hak ning ke nak pakai ayat ni? Ning. Sebab tu maka hipung dua ayat di antara itqu raqabatin mukminah dengan itqu raqabatin hak mutlak ni, maka dikait apa? Ditangungkan mutlak di atas muqayyad. Makna ketika kita nak merdeka, maka Imam Syafi'i pakaikan masalah itqu raqabatin mukminah. Adapun Abu Hanifah dia tak pakai ada hak ni, dia pakai tak ada apa, asal merdeka sudah. Tapi di sisi mazhab Imam Syafi'i kita agak panggil hamlul mutlaqi alal muqayyad. Hak naknya merdeka satu orang hamba yang mukminah. Maka ditanggungkan itqu raqabatin ni, maka ditanggung di atas muqayyad. Ayat yang dipakai ialah ayat raqabatin mukminah. Sebab dia panggil hamlul mutlaq alal muqayyad, ditanggungkan benda yang dilepas yang diitlaq, maka ditanggung di atas muqayyad. Maka dipakaikan di segi Imam Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i pakai hak muqayyad ke pakai mutlaq, maka pakai ayat hak muqayyad sebab hamlul mutlaqi alal muqayyadi. Sekat tu kan mereka kata wallahu alam. Buka nahwu sikit nak baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Walafdhun nafsi wal aini fi tawkidil muannasi kalafdhihima fi tawkidil muzakkari. Tengok. Walafdhun nafsi dan bermula lafaz an-nafsi wal aini dan lafaz al-aini. Berarti molek ngaji molek, pia ngaji, pia main. Walafdhun nafsi dan bermula lafaz al-lafzi wal aini. Lafaz an-nafsi wal aini ni kainun adalah ia fi taukidil muannasi, ada pada mengkait dan mentakkidkan akan muannas. Jadi kita nak buat takkid akan lafaz nafsu dan lafaz al-ainu pada muakkad yang muannas. Sebab data fi taukidil muannasi takdirnya ai fil muakkadi al muannasi. Takdir dia. Jadi kita nak buatkan lafaz ni, lafaz an-nafsi. Kita nak memperkukuh dan kita nak baji, kita nak memperkuat akan muakkad ya muannas. Tu ana walafdun nafsi wal aini fi taukidil muannasi kainun fil muannasi. Apa dia? Fil muakkadi al muannasi. Pada kita nak membuat akan muakkad ya muannas. Lagu mana lafaz an-nafsi wal aini? Pada kita nak buatkan akan dia, nak mentakkid dan memperkuat akan muakkad dia muannas. Kita akan ini apa? Jadi fi taukidil muannasi wa hal pada walafdun nafsi wal aini, patuka lafdhihima tu kita akan khabar situ. Walafdun nafsi wal aini dan bermula lafaz an-nafsi wal aini hal kaunihima, hal keadaan kedua-duanya lafaz an-nafsi wal aini fi taukidil muannas ai fil muannasi ataupun fil muakkadil muannasi, pada muakkad dia muannas kainun adalah ia lafaz nafsi wal aini kalafdhihima, seperti lafaz kedua-dua lafaz an-nafsi wal aini. Hal keadaan lafaz kedua-dua wa hadal dhammi kalafdhihima, hal kaunihima, hal keadaan kedua-dua lafaz an-nafsi wal aini ni fi taukidil muzakkari ai fil muakkadil muzakkar, supaya juga pada masalah kita buat lafaz taukid dengan nafsu wal aini supaya pada pihaknya pada muakkad yang muzakkar. Makna lafaz nafsu wal aini kita mentakkid pada muakkad muannas supaya juga dengan kita taukid pada muakkad yang muzakkar. Dah fil ifradi, pada pihak sama-sama ifrad. Kalau muakkad ya mufrad, maka dhamir yang rujuk klik pada muakkad yang ada pada lafaz an-nafsi wal aini pun kena mufrad. Apa kita? Takdir malak. Fil ifradi, apa fil ifradi? Yakni kalau muakkad ya saat ni tu mufrad, maka dhamir yang rujuk yang ada pada nafsi wal aini hak rujuk klik pada muakkad ya pun kena mufrad juga. Apa kita? Takdir luar. Budak-budak ni weh. Fil ifradi, apa fil ifrad? Yakni dhamir yang rujuk klik kepada muakkad, hak yang ada pada an-nafsi wal aini kena mufrad. Kalau muakkad yang mufrad, maka dhamir yang rujuk klik pada muakkad pun mufrad. Taqulu ai iza alimta zalikal qaidata, apabila engkau mengetahui di bagi itu kaedah, fataqulu, tulis semua dah jumlah taqulu. Apabila tak ada for back ni boleh sah dua i'rab nah.
Tak molek tulis luar apa reti-reti, adik-adik pandai tulis lu dah. Jumlah takul apabila tidak bersepakai dengan fa, maka jumlah takul sah i'rab dua. Emo kita i'rab dia jawab bagi iza mahzuf, iza muqaddar. Maka kita takdir iza alim tazalikal qaidata fataqulu. Maka ia jawab bagi iza mahzuf. Ataupun takulu kita pakai jumlatun musta'nafatun. Kita pakai jumlah musta'nafah semula. Jumlah isti'nah semula. Jumlah wak permulaan semula. Dua. Tulis kali lagi. Fa reti. Takulu apabila tidak bersepakai dengan fa, maka jumlah ini harus kita i'rab dua. Yang pertama kita i'rab dia jawab bagi iza yang mahzuf. Takdirnya iza alim tazalikal qaidata fatakulu. Ataupun jumlah ni yang kedua i'rab jadi jumlah musta'nafah, jumlatun musta'nafatun, yakni jumlah wak permulaan semula. Fatakulu maka kata engkau, tengok. Hindun ja'at hindun nafsuha. Telah datang oleh seorang betina yang bernama Hindun. Datang seorang betina yang bernama Hindun. Nafsuha, dirinya. Tengok dirinya. Diri Hindun. Maka ketika ni kita takkidkan masalah lapan nafsu, lapan ainu pada muakkad dia muannah. Mana muakkad dia? Hindun. Maka ketika ni ia kena sepakat domi yang ada pada nafsu lagi pula pada ainu, domi saat itu pun kena muannah. Pada ketika sama-sama kena mufrad. Hindun mufrad, maka domi ketika ni mufrad lagi pula muannah. Tengok. Ja'at hindun nafsuha aw ainuha bi ifradin nafsi wal aini. Pada pihaknya bi ifradin nafsi wal aini. Tengok. Kamari kita ada bercara taukid weh. Tengok sini. Al-basu taukid, apa taukid memperkuat dan memperkukuhkan kalam. Mana taukidun nisbah, yakni kita nak memperkuatkan nisbah kalamiah. Mana kalamiah kita kata qama zaidun. Faham molek? Taukid nisbah tu qama zaidun. Ning orang panggil apa ni? Ning namanya nisbah kalamiah. Aduan kalam, aduan cakapan. Kama dia aduan cakapan ada hak kukuh, ada tak kukuh, ada hak kuat, ada tak kuat, ada hak lemah. Kemudian nisbah kalamiah, aduan cakapan dan perkataan ini, maka ketika ni orang boleh ingkar. Boleh ingkar sebab apa? Dia telah berdiri oleh Zaid. Kemudian berdiri oleh Zaid ni panggil kalam khabari. Kalam yang pesen cerita. Boleh jadi Zaid berdiri, boleh jadi hamba Zaid berdiri, boleh jadi kitab Zaid berdiri, boleh jadi rasul Zaid berdiri, boleh jadi anak Zaid berdiri. Kalam ni orang panggil kalam ihtimalat. Beberapa tanggungnya kebabnya tak kukuh dan tak kuat. Sebab tu sebab apa Tuhan kecek dalam Quran, wari dengan adat taukid sebab tu innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa Tuhan kecek dengan inna? Takut orang pergi punguhkan kalah tu. Takut orang pergi kesok kalah tu. Takut orang pergi kata Tuhan tak benar kuasa di atas tiap sesuatu. Maka Tuhan kecek dengan innallah. Hantu orang dengan taukid. Apa? Nak memperkukuh dan memperkuat, mempergagahkan kalah Allah. Tak boleh siapa dia punguh. Tuhan kecek innallaha ala kulli syai'. Wari dengan ada inna. Ada taukid inna. Boleh orang punguh lagi? Tak boleh. Boleh orang kucar lagi? Tak boleh kucar. Kalau orang kucar, orang tak kerti lah tu. Orang kacau kucah, orang kacau kucah kalau innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguh Allah kuasa, ia di atas tiap-tiap sesuatu. Pada mau pergi punguh itu Tuhan tak kuasa. Dia mau pergi punguh atau Tuhan tak benar kuasa. Orang pergi punguh, orang tu tak reti, orang tu tak faham dengan cakap dengan orang panggil gapo dia? Orang panggil lazimatul kalam, lazim cakap Tuhan kecek dengan taukid dah. Supaya ni kalau asal qama Zaidun, qama Zaidun ni kalam khabari. Sebut kalam khabari ihtimalat. Beberapa tanggungnya. Boleh jadi Zaid datang. Boleh jadi Zaid berdiri. Boleh jadi hamba Zaid. Boleh jadi anak Zaid. Boleh jadi waris Zaid. Boleh jadi katibu Zaidin. Kemudian apabila taukid kita uring kalam memperkukuh. Kalian nak mempergagah kalian. Bin nafsi wal aini. Dengan lapar an-nafsi aini. Untuk bagi kalian ni takut daripada orang punguh kalian ni. Deh. Wari dengan an-nafsi wal aini. Fil muakkadil muannasi, yakni pada muakkad lapa yang kita nak buat takkid. Kita nak mentakkid pada apa? Pada seorang laki-laki. Kita nak mentakkid kukuhnya daripada seorang lelaki. Seorang perempuan. Misalnya muakkad ni lapa ke apa? Tempat yang kita nak memperkukuh, nak memperkuat. Supaya tak mengwari paku ni nak baji mana kukuh, nak kukuhkan tiye.
Nak baji apa? Nak baji ka lata. Lata duk gonye, wari paku, kama dia nak pelaku ka lata, nak wi kukuh, nak wi kemah lata. Maka lata tu dia panggil muakkad sebab paku kan akal lata tu. Lata panggil muakkad sebab dipakukan. Paku tu dia panggil muakkid, memperkukuh, memperkuat lata tu sewi gonye. Maka lata panggil muakkad. Maka ni lafaz kita muakkad di seorang tino, seorang jatuh. Faham molek? Dah. Hindun, Fatimatu, Hafsatu. Namanya muakkad muannas. Yakni tepat dibuat taukid itu kena kepada lafaz muannas ataupun lafaz tunjuk tah tino ataupun lafaz tunjuk tah jatuh. Kalau dia duk cara ni, lafaz muakkad tepat kita buat taukid kena kepada muakkad dia tino tunjuk tah para puan. Hukum kedua-dua an-nafsi wal aini fi ta'kidil muakkadil muzakkar. Supaya dengan kita mentaukidkan muakkad dia tu muzakkar. Pihak mana? Pada pihak sama domain tu kalau ifrad sama ifrad. Hak laki-laki seorang. Maka domain klik kepada laki-laki seorang. Kalau orang tino tu seorang, maka domain yang ada pada an-nafsi wal aini pun tunjuk tah seorang lagi pula muannas. Tengok. Nahwu qaulika ja'at hindun nafsuha. Telah datang oleh seorang tino yang bernama Hindun. Kalam ni orang panggil kalam khabari. Kamari kita nak memperkukuh kalam nafsuha, dirinya, au ainuha, ataupun dirinya di Hindun. Maka Hindun panggil lafaz muakkad kita buat perkukuh di lafaz Hindun. Maka mana muakkid ialah nafsuha ni orang panggil lafaz yang nak memperkuatkan akan Hindun. Hindun panggil muakkad, nafsuha panggil muakkid nak memperkuatkan lafaz muannas. Patu domain yang rujuk kepada Hindun sepakat sama mufrad nafsuha, domain mufrad. Klik kepada Hindun dan ni juga tunjuk tah tino dah. Qadar tu dulu hari ni. Kamu dia kata wallahu a'lam banyak dah.